Kelas dah record dah. Okay, korang ada masuk goal tak hari Jumaat? NFP. Mat, apa maksud SND? SND tu supply and demand. Okay, supply and demand tu kita akan belajar juga. Korang stay tune je. So every week tu topik tu akan ada lain-lain and kita akan gabungkan semua apa yang kita belajar tu untuk buat setup. So korang stay tune je. Okay, supply and demand. SND, RBS and SBR pun sama. So apa yang sama adalah sebab dia adalah base. Okay, RBS, SBR, SND. Okay, ada Mat, gold turun cepat, lepas tu naik Mat. Junam lu, lepas tu fly lu. Ha ha ha. Junam lu, fly lu. Tapi entry saya tu dia tak kena BE pun. Kalau korang BE 20 pip, 30 pip sebelum entry point, tak kena. Okay, ada soalan lain tak sebelum kita start? Okay, okay, jom kita start. Korang dah ready Tuan, jangan panggil Tuan Mat. Apa Tuan John nanti akan post recording kelas. Kelas kita record, jangan risau Mat. Ready. Jangan panggil saya Tuan tak selesa. Panggil Mat je. Nak tanya broker mana yang bagus untuk newbie? Okay, broker ni banyak. So korang boleh tengok macam kat WikiFX pun kalau korang type, korang akan nampak je. Ada GMI, lepas tu ada XM, lepas tu ada apa lagi? Banyak. So korang boleh gunalah broker-broker tu. Okay, broker yang bagus tu kalau leverage dia kecil. Kalau korang nak tahu broker yang bagus, leverage dia kecil. Okay, tu broker yang bagus. Mat, Okta FX okay tak? Okay je. Cuma entahlah. Selagi tu saya okay. Okay, ada soalan lain? Benar semua broker bagus, cuma cara kita trade tu kena jaga. Yes, cara kita trade tu kena jagalah. Broker tu sebenarnya tak terlalu, apa orang panggil, penting sangat lah. Dia nombor 2, nombor 3. Okay, yang penting adalah cara kita trade and jaga. Okay. Broker ASJ tak pernah dengar. Kenapa saya tak dengar sound? Cuba keluar masuk balik, Mat. Okay, so hari ni kita akan belajar RBS and SBR. Okay, Mat kasih jelas leverage, bingung saya. Ada yang bicara leverage besar bagus. Okay, leverage ni, okay, kalau dia besar, korang boleh hentak, korang boleh buka tanpa ada limit. Selagi korang TMC, selagi tu korang boleh tekan. Faham tak? Kalau leverage kecil, GMI macam Okta atau XM. Okay, kalau account 100 USD. Okay, maksimum korang boleh buka 1 sen tu mungkin 2 kali je. Okay, lepas tu korang tak boleh buka dah. Dia dah tak boleh tekan pun. Okay, itu leverage yang bagus lah. Kalau leverage yang besar ni selalunya untuk orang yang kaki hentak full margin. Okay, so tak tahulah, ikut pada orang lah leverage ni. Bagi saya suka leverage yang rendah. Leverage ni memang jahanam, makin tinggi leverage makin cepat kamu MC. Ikut pada orang lah, ikut pada orang. So leverage ni ikut pada apa korang punya, apa orang panggil, keselesaan lah.
Macam saya suka leverage rendah. Korang macam mana? Korang decide. Okay, so kita start nombor soalan, soalan tu nanti korang tanya. Okay, last week kita belajar engulf buy dan engulf sell. Okay, engulf buy ni dan engulf sell ni adalah penentuan arah. Dia adalah candlestick. Kalau ikut dalam price action ni, kalau complete dan perfect, bermaksud trend buy dia tu akan menjadilah. Okay, kalau engulf sell ni, kalau dia perfect, trend sell tu akan ikut, akan menurun. Okay, so last week kita dah belajar ni. Okay, this week kita akan belajar RBS and SBR. Okay, RBS and SBR ni korang boleh tengok kat time frame besar lah. Kalau macam saya, kalau nak tengok daily atau scalping, kita akan main H4 ke H1. Okay, depends pada orang. Okay, macam saya lagi suka pada H4. H1 tu saya kecilkan zone sahaja. Okay, faham tak? Okay, so macam mana kita nak cari RBS dan SBR? Okay, contohnya korang tengok sini kat sini ada shadow. Okay, sini ada shadow. Okay, sini pun ada base. Okay, korang tengok ni. Okay, kat sini adalah current price. Okay, sini adalah current price. Okay, sini adalah engulf buy. Week ni kalau korang tengok, okay, ini adalah engulf buy. Ni yang perfect lah. Okay, so bila kita tengok sebelah kiri dia, okay, mirror dia belah kiri ni, okay, yang kat sini, ini adalah engulf sell. Okay, so saya buat kotak, korang tengok Okay, ni adalah kita punya base support. Okay, base support. Kalau kita nak tahu kuat tak kuat, kita mesti ada alasan yang banyak lah, lebih daripada satu. Okay, so bila kita tengok current price kat sini, ada rejection. Okay, ada rejection, kita tengok mirror kita belah kiri. Okay, bila kita tengok mirror belah kiri di sini adalah engulf buy. Dan di sini adalah engulfing sell. Okay, so bila ada engulfing sell kat sini dan engulf buy kat sini, bermaksud zone ni adalah zone breakout. Okay, zone breakout tu apa? Resistance. Resistance become support. Okay, zone ni, okay, zone yang kat sini sebenarnya dia adalah zone resistance. Okay, zone yang kotak biru ni. Sebab apa aku cakap zone resistance? Sebab kat sini ada engulfing sell. Okay, ada engulfing sell. So kalau dia perfect, dia akan junam, lepas tu dia akan pull back dan dia akan turun. Tapi dia pull back, dia pecah ke atas. Okay, so apabila pecah ke atas, base yang resistant ni automatic dah jadi breakout. Okay, dia dah jadi daripada resistant, dia dah jadi support. Okay, sebab tu kita panggil zone ni breakout atau resistant become support. So dalam zone resistant become support ni ada pula engulf buy kat sini. Okay, so apabila ada dua alasan kat dalam zone ni, bermaksud resistant become support punya. Kalau dia buat price tu buat breakout, dia macam nak cakap 90% zone yang dia buat breakout tu akan kuat. Dia akan menjadi kat area situ. Okay, sebab dia ada breakout, dia ada engulf buy. Okay, korang faham tak macam mana nak cari resistance become support? Okay, jelas tak? Sampai sekarang korang faham tak? Okay, ada tak faham? Kalau tak faham, saya ulang balik. Tak ada masalah, santai je. Okay, faham So, kalau korang faham, kita delete balik. Okay, saya ulang balik lagi sekali. Okay, saya ulang balik lagi sekali. Okay, macam mana kita nak cari breakout ni semualah. Okay, ini adalah current price. Okay, nampak current price kat area sini. Dia menurun. Okay, kalau current price tu menurun, kita harus mencari buy. Okay, faham tak? Kalau price tu menurun atas, kita cari
sell. So dalam keadaan sekarang price ni berada di tengah-tengah dan dia ke bawah. So apabila dia ke bawah, kita haruslah cari support, cari buy lah. Okay, so macam mana yang saya ajar last week, kita cari rejection. Okay, so current price kat sini adalah rejection yang paling terdekat. So kita tandakan. Okay, kita tandakan rejection tu. Okay, buat je besar-besar. Okay, so apabila kita dah tanda rejection tu, korang kena ingat setiap rejection mesti ada sebab. Price takkan reject bodoh-bodoh. Okay? Setiap kali dia buat rejection kat time frame besar, mesti ada sebab. Mesti ada reason. So, macam mana kita nak tahu reason dia? Kita kena pergi tengok mirror kita belah kiri. Okay? So, bila kita tengok mirror kita belah kiri, kita akan nampak satu base. Okey, base yang pertama kita nampak kat sini adalah engulf buy. Okey, kita tahu kalau engulf buy ni dia adalah penukaran arah buy. Mirror kita belah satu lagi, baru ada satu reason untuk kita buy, betul, ada engulf buy. Reason yang kedua pula untuk kita buy, okey, yang kuat disebabkan ada RBS, resistance become support, zone yang breakout. So apabila ada dua zone, ada engulf buy, ada breakout, dia dah perfect. Combination yang perfect untuk kita buy. Okay, faham tak? So kegunaan RBS, SBR ni hanya untuk kita menentukan zone dan base sahaja. So kalau kita dah ada base yang kuat, senang tak kita nak entry? Senanglah. Baru kita cari confirmation ke what so on. Okay, yang paling penting kita kena tahu direction dan base kita, base support dan base resistance. Mesti kena kuat. Okay guys, mesti kena kuat. Kita nak buy ke, kita nak sell ke, mesti kena kuat. So, bila korang dah belajar macam ni, korang dah ada dua reason. Ada engulf buy dan engulf sell. Okay, faham tak? Korang lah. Okay, faham tak? Okay, tapi zone ni belum settle lagi geng Kita baru cari reason kenapa dia reject kat sini. Okay, ini baru kotak yang pertama. So, kotak yang kedua kita mestilah tandakan. Macam mana kita nak tandakan? Minggu lepas siapa yang masuk kelas, aku dah ajar lah. Okay, macam mana kita tandakan? Kita tandakan di area engulf ni, engulf buy ni. So, kita dah tanda rejection kat sini dan kita tengok next shadow yang ada. Okay, dalam keadaan sekarang ada kat sini ada base shadow yang banyak lah. Ada 4. 1, 2, 3 dan 4. Kita cari yang paling terbawah dan terdekat. So paling terbawah dan terdekat adalah di area sini. Okay, so kita ambil line ni, kita marking. Okay, tempat yang rejection ni. Okay, so bila kita dah marking macam ni, dah ada rejection, dah ada base, barulah kita buat kotak. So, apabila kita dah buat kotak macam ni, inilah base kita, inilah zone kita untuk kita buy. Faham tak guys? Macam mana kita nak cari zone support? Okay, so kat sini zone support kita ni, okay, zone support kita ni dah ada dua reason dah. So bagi saya kalau dah ada lebih satu reason, untuk kita entry buy dah apa orang panggil lebih yakin. Okay, faham tak? Okay, so hari ni kita belajar breakout. So dah ada dua base zone yang kita boleh buat, engulf buy dan breakout. Okay, dah ada dua sebab. Okay, faham tak geng? Macam ni nak buat zone dah. So, kalau saya kata, kalau aku bagi signal ke, kalau korang nak cari setup sendiri ke, atau korang ikut signal siapa-siapa pun, katakan Euro AUD buy. Katakan dia buy kat sini. Okay, dia buy kat area sini. Okay, signal keluar buy kat sini. Okay, buy kat sini. Tapi, bila korang buka trading view, korang tengok zone korang kat bawah. So, kalau zone korang kat bawah, korang lain. Walaupun dia belajar sama dengan kita, mata tetap nampak beza. Okay, so katakan signal keluar kat sini, so bila korang dah belajar engulf buy, dah belajar breakout, so korang dah tahulah macam mana korang nak entry. Okay, faham tak? So katakan ini base support kita, so SL mesti kat bawah. So katakan base tu pecah, candle tu close bawah pada zone kita. Bermaksud apa? Bermaksud dah pecah lah, setup kita tu dah fail. So kalau korang dah tahu setup tu fail, korang cut, kita tunggu je kat bawah pula, next zone pula. Okay, faham tak?
Okay. So lepas ni kalau korang ikut signal pun korang takkan ikut signal buta-buta je lah. Korang dah ada ilmu, dah ada apa? Ilmu base engulf buy dan breakout. Okay. So bila dah ada dua reason yang macam tu korang dah belajar, so dah kuat lah untuk kita entry atau untuk kita tengok pemahaman kita. Contohnya kalau aku kasih Euro AUD buy. Kalau korang rasa setup korang tu kotak tu kat bawah, korang tunggulah kat bawah. Korang buatlah kotak sendiri, tunggu kat bawah. Instead of korang masuk sini, korang masuk kat sini. Okay, faham tak? Korang faham tak macam mana nak cari zone support dan sell? Okay, lepas kita akan cari sell. Kita buat support dulu. Okay, faham tak? Okay, faham So, ini baru yang pertama. Zone yang pertama. Macam aku selalu cakap, aku lebih prefer, okay, aku lebih prefer buat dua zone. Okay, zone buy atau zone sell tu korang buat dua base lah, dua zone. Satu atas, satu ke bawah. So korang tahulah ini medium zone, bawah ni low zone. Okay. So, bila next zone kita cari pula reason yang kedua. Okay, kita belajar lagi RBS SBR tu. Okay. Kalau dia pecah ke bawah, okay, kita cari next zone dia. Kat sini ada base. Okay, korang nampak? Kat sini ada base. Okay, base dia adalah apa? Yang pertama adalah engulf buy. Tapi bagi saya engulf buy ni tak kuat. Okay, tak kuat dan tak perfect. Sebab tak ada apa? Sebab perfect. Dikira engulf buy tu tak boleh kita tandakan lah. Okay. Tetapi kat sebelah mirror kita belah kiri ni pula ada breakout. Ada apa? Ada resistance become support. Okay. So kita tandakan resistance become support tu. Kita ambil kotak, kita tandakan. Okay. Nampak? So nampak tak mata korang? Bila kita dah belajar breakout ni, mata kita lebih jelas. Okay, mata kita lebih jelas. Okay, kat sini memang engulf buy tu tak perfect. Okay, tak perfect. Tapi engulf yang dua ni perfect. Nampak? Satu candle bawah ni biru dan candle bawah biru nombor 2 ni. Okay, ini dikira engulf buy. Ni perfect. Tapi yang ini tak perfect. Tetapi kat sini ada base. Dia buat base. Ada support kat sini. Sebab ada breakout. Ada resistance become support kat area sini. Sebab ini adalah engulfing sell. Okay. So kalau kita tahu kalau engulfing sell, kalau dia dah junam, dia datang balik pullback, kita entry betul kalau dia perfect. Tapi ini kalau kita entry, dia pecah ke atas. Okay. Bermaksud apa? Bermaksud zone ni dah jadi zone breakout. Daripada resistance untuk kita sell dah jadi zone untuk kita buy. Okay. So korang kena ingat, kalau ada base breakout, base tu sangat kuat. Tak kisahlah dia breakout atas ke, breakout bawah ke, dia adalah breakout yang kuat. Dia adalah base yang kuat. Okay. Faham tak? Jelas tak? Macam mana kita nak cari zone dah. Okay. So, katakanlah SL siapa-siapa besar ke apa ke. So, katakan bila korang dah ada zone yang macam ni, korang dah tahu. Katakan dia bagi dia bagi Euro AUD buy. Katakan lamat aku yang bagi. Okay. Ini katakan aku yang bagi. Okay. Euro AUD buy kat area sini. Korang buat kotak, korang belajar, okay, aku nak buat support ni. Sebab apa? John bagi buy. So, aku nak buat support, aku nak cari. Tengok-tengok zone korang kat sini. So, apabila zone korang kat sini, so korang follow je lah zone korang kat sini. Korang belajar. Okay? Faham tak? So, bila katakan pula, korang ikut signal aku kan? Okay, katakan SL aku 50 pip macam biasa. 50 pip ke 60 pip lah. Okay? Standard. Katakan, korang tak ikut SL aku pun. Katakan tiba-tiba, candle ni close bawah. Dia pecah support ni. So, korang dah tahu dah, kalau dia pecah sini, bermaksud dia nak pergi mana? Dia nak pergi area bawah pula lah. So, korang boleh cut. Okay, korang tunggu je bawah, balas balik kat bawah. Okay, faham tak? Itulah apa orang panggil kita sebagai trader tu, kita kena tahu exit, kita kena tahu macam mana bila kalau kita floating, apa kita perlu buat. Faham tak? Sebagai trader, korang kena tahu benda tu. Okay, faham tak? So, bila aku ajar benda ni penting untuk korang. Okay, tak kisahlah korang nak ikut signal siapa pun ke, korang nak buat setup sendiri ke, pun boleh.
Okay, so bila korang belajar ni, dia lebih sistematik lah, lebih jelas, faham tak? Bukan buta-buta je kau ikut signal mana, ikut John, dia bagi buy, aku pun buy lah. Tapi bila orang tanya korang, kenapa kau masuk buy? Kau pun tak tahu, faham tak? Tak tahu reason, tak best lah. At least kita trading ni, walaupun kita newbie ke apa, kita kena tahu basic. Okay, so benda-benda ni basic. Okay, base ni adalah basic. Okay, confirmation tu adalah nombor 2, nombor 3. Okay, kalau korang tak tahu direction, tak tahu base yang betul, korang tak boleh entry pun. Faham tak? Percuma benda tu. So nak tak nak, korang kena tahu direction, kena tahu zone and base yang kuat. Sebab tu korang kena belajar. So benda tu bukan apa orang panggil, bukan saja-saja je korang belajar. Benda ni pun kat YouTube pun banyak je Mat, korang belajar. Tapi kenapa aku ajar ni balik? Aku ajar secara sistematik. Maksudnya macam minggu lepas aku ajar engulf buy. Okay, minggu ni aku ajar breakout pula. So kita gabungkan dua-dua setup tu kat dalam satu zone. Faham tak? So apabila kita gabungkan, kita untuk entry, lagi kuatlah zone tu. Faham tak? Okay, jelas tak? Okay, so macam aku cakap, katakan ini kita dah ada dua zone. Katakan korang entry sini. Okay, pecah ke bawah. Dia close bawah. So korang dah tahu pecah ke bawah, korang cut je lah. Korang tunggu ke sini. Okay, kalau time frame H4, H4 lah dia. Okay, bukan korang masuk sini H4, korang tengok pula H1. Tak boleh. H4, H4. Okay guys, faham tak? Nak cari base, korang kena cari higher time frame. Okay, kalau korang nak main apa orang panggil scalping ke intraday ke, ikut aku punya style. H4, H1 sekejap. Kalau korang nak main swing ke, nak hold ratus-ratus pip, korang pergilah daily, weekly, monthly. Benda tu sama je. Okay, faham tak? Apa yang aku ajar ni boleh untuk trading dan boleh untuk apa orang panggil, boleh untuk ikut signal. Maksudnya kalau orang bagi signal, korang tengoklah, oh zone ni salah ni Mamat ni kasih. So kalau korang dah tahu salah, so korang entry tak? Janganlah entry Mat. Faham? So bila korang dah ada ilmu tu, korang dah faham. So bila orang bagi signal, kalau betul zone tu, entry lah sama-sama. Kalau zone tu tak sama dengan korang, janganlah entry Mat. Faham tak? Sebab benda tu kalau SL pun korang yang tanggung. SL pun sama gak Mat. Kalau kau ikut signal ke, trade sendiri ke, jagalah Mat. Tak penat ke Mat? Satu hari 2-3 signal, tapi hari-hari setiap signal tu korang full margin je Mat. Bukan full margin tu terus biru-biru. Kadang-kadang masuk-masuk merah floating. Faham tak? Bagi aku zero float ni, dia ni ikut kita punya rezeki. Faham tak? Kebanyakannya memang kalau korang masuk-masuk memang floating. Okay, so jagalah ikutlah kemampuan account. Okay, setiap 20 pip floating merah barulah korang layer. Okay, faham tak? Okay, so jelas tak macam mana kita nak cari base sekarang? Okay, so bila kita dah ada base, senang tak kita nak entry? Senang lah Mat. Sekarang ni kita tak boleh entry lagi Mat. Sebab apa aku kata tak boleh entry? Base kat H4, tapi kita nak entry tu nak bagi jangan apa kurang floating tu, kita kena pergi time frame yang lebih rendah. Okay, so sebelum kita nak entry, kita kena kecilkan dulu. Okay, so dalam keadaan sekarang macam aku ajar minggu lepas, sama je Mat, sistem dia Mat. Okay, kita tengok dalam kotak ni ada tak base atau benda yang kita boleh kecilkan. So dalam support yang pertama ni, kita boleh kecilkan dia. Okay, korang nak kecilkan dia kat shadow atas ni pun boleh. Korang nak ke engulf buy ni pun boleh. Tak ada masalah. Selagi ada reason, selagi tu korang boleh kecilkan. Okay, so korang tengok kecilkan Kalau support, korang kena kecilkan daripada atas ke bawah. Okay, faham So kita kecilkan. Okay, kita nak kecilkan kat shadow ni pun boleh. Okay, kat shadow ni pun boleh. Kita nak kecilkan kat engulf ni pun boleh. Tak ada masalah. Selagi ada reason, selagi ada base, selagi tu tak ada masalah. Okay, faham tak? So kita dah kecilkan zone kita. Kita kecilkanlah. SL aku selalunya 50 pip. Nampak? Okay. Ini satu lagi teknik dan rahsia dia. Nampak tak? Kita selalu kita punya SL 50 ke 60 pip lah Mat. Okay, tak payah kecil-kecil Mat. Okay, tak payah kecil-kecil. Okay,
So, dalam keadaan sekarang kita tahu kalau 50 pip dia kat support yang ke nombor 2. Okey, dia zone yang nombor 2 kalau 50 pip lah. So, dalam keadaan sekarang korang tahu kalau dia pecah je base ni, dia close je ke bawah, bermaksud dia akan pergi bawah lah. So, kalau macam tu SL tu korang letak kat tengah-tengah aje. So katakan 20 pip, 24 pip je lah letak. So inilah SL korang. Okey? Faham tak? Inilah SL. Okey? Kalau ada dua zone yang dekat macam ni. Okey? So tak perlulah sampai 50 pip, 60 pip. Tak perlu, Mat. Korang dah tahu dah kalau pecah je base ni dia akan pergi bawah punya. Confirm, Mat. Aku berani jamin. So kalau dah macam tu korang cut je lah. SL pun korang bagi je lah kecil. Faham tak? Jangan rushing, Mat. Okey? Jangan trade ni jangan rushing, Mat. Sebab kalau korang rushing, jangan rushing. Okey? Faham tak? Macam nak cari SL, nak set SL. Okey? Faham tak, Mat? So, dalam keadaan sekarang, SL tak payah 50 pip sebab zone dekat. Okey? Kau buat je tengah-tengah. So, bila dah buat tengah-tengah, inilah SL kita zone pertama. Okey? Faham tak? Jelas tak, Mat? Okey? So, kita pergi pula kecilkan zone yang bawah ni. Ada tak reason untuk kita kecilkan? Okey? Macam aku selalu cakap, korang cari dua benda je dalam kotak ni. Okey? Satu adalah shadow dan satu lagi engulf by. Okey. So dalam keadaan sekarang ada shadow. Okey, shadow tu adalah di area sini. Okey. Shadow tu ada di area sini. So kita tandakanlah, bawa dia turun ke bawah. Mat, boleh bagi currency gold. Sabar, Mat. Sabar, Mat. Kita grow satu-satu, Mat. Aku akan buat. Kan aku dah cakap tadi, Mat. Sabar, santai, Mat. Jangan rushing, Mat. Gelojoh, Mat. Okey. So kita dah kecilkan. Bila kita dah kecilkan, baru kita cari SL. Okey. SL dah zone kita. Dah settle. Okey. Pergi pula H4 balik. Okey. Pergi. Tunggu ada masuk zone. Okey. Faham tak? Okey. Faham tak? Jelas tak, Mat? Faham tak, Mat? Lag-lag je, Mat. Lag ni diorang je rushing, Mat. Pening aku. Tak sabar-sabar, Mat. Okey. Ada soalan tak, Mat? Santai, Mat. Santai. Aku gurau je. Okey. Faham, Okey. So, selalu sangat aku dengar. Okey, ni next pula. Mat, dah buy. Exit kat mana? Macam ni. Bila korang dah ada buy, korang carilah zone sell pula. So, bila korang dah ada zone sell, itulah kita punya exit. Okay, faham tak? So, kita dah dapat buy, kita carilah sell. Mat, minggu ni gold fly ke Junam? Okay, so next. Entry-nya begitu masuk ke zone atau ada syarat apa lagi? Dah masuk zone, masuk dalam kotak ni korang entry lah. SL dah ada. Okay, faham tak? So macam tu lah cerita dia. Okay, so next. Kita pergi pula. Kita dah cari support, kita kenalah cari resistance. Cari pula exit kita kalau kita dah buy. Okay, kita pergi tengok rejection kat sini. Okay, kat sini ada shadow. So kita tandakan je lah, Mat. Okay, kita tanda je sini. Okay, bila kita tanda, kita tengok. Okay, dalam keadaan sekarang kita tengok. Okay, kita tengok macam ni. Okay, ni sebelum aku nak tanya dulu korang. Okay, bila aku dah tanda ni, ini boleh ke dikatakan sebagai resistance kita? Ni aku nak tanya pula korang. Korang dah belajar tadi kan, aku dah tunjuk SBR, RBS. Okay, dalam keadaan sekarang, kat sini boleh ke kita tanda resistance kita, zone kita? Ada siapa-siapa boleh jawab tak, Mat? Zone yang aku tanda ni, okay, zone. Alamak, korang memang power lah. Tak boleh, betul. Jawapan dia tak boleh. Okay, reason dia kenapa? Nampak tak, Mat? Kat sini ada satu je base. Ada engulf cell. Okay, itu satu. Okay, dan yang kedua kita tengok pula mirror kita belah kiri ni. Okay, mirror kita belah kiri sini pun ada base. Okay, so kalau ada base, kita tandakan rejection yang atas ini. Okay, kita tandakan rejection atas ni. Kita tengok. Okay, kita tengok kat sini, Mat. Okay.
So, bila kita tanda kat sini, sini dan sini, okey, kenapa aku kata sini tak okey, lebih kepada sini, sebab sini dia ada rejection kat sini. Nampak tak? Sini ada base. Okey? Kat sini ada rejection, ada base, ada rejection yang dia buat. Dia even kat sinilah, kat bawah. Okey? So, kita tahu kalau ada rejection, tak ada apa-apa reason pun kat sini. Tak terlalu kuat. Okey, tak terlalu kuat. Macam yang budak-budak ni cakap, macam Saiful, Oya semua ni kata tak boleh. Yes, betul. Tak boleh. Okey, sini selalunya yang entry 95% trader. Okey, trader-trader cak ayam, trader-trader newbie, entry kat sini lah, Mat. And kalau sifu-sifu fake yang ajar major support mengepek-epek tu, dia akan ajar kat sini, Mat. Tapi kalau aku akan ajar korang ambil kat area sini. Okey, sebab apa area sini? Okey, kita buat. Kita tandakan kotak, Mat. Okey, daripada atas ni sampai kotak yang rejection bawah ni, Mat. Okey, so kita colourkan warna merah, Mat. Okey, jangan bagi pening. Kan tanya pula, ni zon apa? Okey, Mat. Okey, nampak? Bila kita tandakan macam ni, kita akan nampak base yang paling kuat adalah di base yang kita tanda atas ni. Okey, ni sebab, Mat, okey, ini apa aku ajar korang tadi. Bila orang tengok mirror korang belah kiri, di sini ada engulf cell, di sini pun ada engulf cell. Tetapi kalau korang tengok secara besar, kat sini ada base. Nampak? Ada rejection, ada rejection, ada rejection. So sebenarnya ini adalah base support. Okey. So base support tu jawab ni yang kita akan belajar pula, Mat. Ya, Mat. Okey, support become resistant, Mat. Okey. Buy jadi sell. Kenapa aku cakap buy jadi sell? Tadi aku dah tunjuk resistant become sell kan? Ni support become resistant. Sebab apa, Mat? Sebab sini ada base, ada shadow, ada pergerakan, dia ada reject. Dia try untuk turun ke bawah. Kat sini pun ada base. Okey, dia ada base. So sini pun ada base. Ada base, nampak? Engulf buy. Okey, lepas tu tiba-tiba dia pull back, sepatutnya kita buy. Pecahkan base support ni, automatic zone ni dah jadi zone sell. Engulf buy yang fail. Inilah support become resistant. Inilah apa orang panggil? Inilah orang panggil breakout. Okey, kalau sifu-sifu fake, korang akan tanda ke area sini. Kalau korang belajar dengan sifu betul, inilah namanya support become resistant. Okey. So, ini kita belum zone ya, belum buat zone betul-betul lah. Ini aku nak ajar dulu. Okey, support become resistant ni. Okey. So, daripada instead of korang tanda sini, korang tanda mulakan tanda tu daripada area sini. Okey. So, kita delete balik zone resistant yang fail ni, Mat, yang salah ni. Kita tanda kat sini. Instead of tu kita tanda sini. Okey. So, kita tengok atas pula, Mat. Okey. Bila kita zoom out balik, Mat, korang nampak tak aku punya skrin? Ke aku terlampau zoom out sangat? Cuba korang ni sikit. Kadang-kadang korang kena cakap gak, Mat, jangan. Okey. So, jangan kita tanda kat sini, Mat. Ini 95%. Dengar jelas-jelas betul-betul, Mat. Ini adalah trader 90%. Trader cat ayam. Okey. Trader 5% dia kat atas, Mat. Okey. Ini kita mulakan tanda dia. Okey. Zone yang pertama. Okey. Zone yang kedua, kita dah ada zone pertama. Okey, kita nak buat kotak. Kotak tu mestilah area ke atas. Okey, kita tengok pula. Sekarang ni, ini adalah kat sini. Okey, price. Next price yang paling terdekat adalah di area sini. Mirror kita belah sini. So kita tengok. Kat sini ada apa? Sini ada engulf cell. Okey. So kalau ada engulf cell, kita marking yang dimakan sahaja. Okey. So kita tandakan. Nampak? Aku tanda body yang dimakan saja. Body biru tu yang dimakan saja, Mat. Okey, jelas tak, Mat? Nampak tak? Okey. Shadow ni kita marking sebab price pernah nak try naik atas. Okey. So kat sini yang pertama. Tengok mirror kita belah kiri. So mirror kita belah kiri adalah di area
sini. Okay. So, kalau katakan kita tengok situ ada engulf cell. So, kalau ada reason kita tandakan je lah, Mat. Okay. So, kita tandakan kat sini ada zone. Okay. So, bila dah ada zone, barulah kita buat kotak. Okay. So, inilah zone sel kita yang sebenar. Okay. So, kita delete. Okay. Faham tak? So, inilah zone resistant yang sebenar. Okay. Ya, Mat. Mahathir. Sabar, Mat. Mat, satu-satu, Mat. Aku tahu kau power, Mat. Satu-satu, Mat. Sabar, ya, Mat. Orang lain tak faham. Okay. Faham tak, Mat? So, instead of korang tanda sini, korang tanda kat area sini. Okay. So, bila korang tanda situ, korang akan nampak zone ni ada breakout. Sebab apa? Sini ada engulf cell. So, dah lepas engulf buy, ni ada engulf buy, ni ada engulf buy. Okey, ini adalah engulf buy. Nampak tak? Ini pun ada engulf buy, nampak? So sini adalah zone breakout. Okey, zone resistance yang kuat. So inilah zone untuk kita sell. Okey, faham tak macam mana kita nak cari? So dah ada dua reason lah, ada engulf sell, ada breakout punya base. So dah ada dua reason, kuat tak untuk kita sell? Kuat lah, Mat. Okey. So, faham tak? Macam mana cari support become resistant. Tadi resistant become support, ni support become resistant. Faham tak, Mat? Okay. Jelas tak, Mat? Faham? Kalau faham, aku nak buat zoom kedua. Okay. Jelas tak? Faham? Okay. Ada tak yang tak jelas? Kalau tak jelas, aku ulang balik. Kalau tak, aku terus next. Okay. Kita nak terus buat banyak setup ni, Mat. Aku nak belanja korang setup banyak ni. Okay. Kita buat mapping sama-sama. Okay. Faham, Okay. Next. Okay. Next, Mat. Kata okay. So, apabila kita dah tahu ni engulf, okay, kita carilah shadow yang paling panjang dia. Okay, kat sini ada shadow yang paling panjang dia. Ada. So, kita tandakan lah, Mat. Okay. Okay. Kita besarkan dia, Mat. Jangan risau, Mat. Panjang-panjangkan dia tak apa. Yang penting korang nampak. Okay. So, macam mana kita dah marking? Okay, next. Kalau katakan pecah, kita cari shadow yang seterusnya. Shadow yang paling terdekat adalah di area sini. Okay. So, kita ambil yang dimakan. Okay, yang dimakan ni lah. So, price try untuk tembus ke atas. So, bila price try untuk tembus ke atas, apa aku cakap? Kita kena tengok mirror kita belah kiri. And ingat, okay guys, ingat. Setiap kali rejection, ingat dalam otak. Mesti ada sebab. Okay, ada sebab. Rajin-rajin tengok mirror kita belah kiri. Okay, so kita tengok mirror kita belah kiri pula, Mat. Mirror kita belah sini. Okay, ada apa kat nak cakap? Korang pula cakap, Mat. Okay. Mirror okay, kat sini. Okay, kita tengok mirror kita belah kiri. Okay, so bila mirror kita belah kiri, korang jangan tengok yang ke bawah. Korang tengok yang atas dia. Okay, tengok yang atas dia. Start tengok pada atas. Line atas ni. So, kita tengok start pada line atas, kita tengok belah kiri. Okay, belah kiri ada apa? Okay, bagi tahu sebab dia kat aku. Ada apa, Mat? Nak tengok kat korang faham tak faham? Faham, tapi kena kata engulfing. Tengoklah kelas last week ada ping. Okay, korang tahu tak? Rejection, Mat. Yes, Mat. Ada breakout, Mat. Betul. Okay. Dia adalah disebabkan ada rejection. Okay. So, kalau ada rejection, kita tandakanlah yang rejection tu, Mat. Okay. Tandakan je, Mat. Okay. So, dalam keadaan sekarang, Mat. Nampak tak, Mat? Ini aku cakap. Korang tak boleh suka-suka tanda je, Mat. Okay. Tengok ni pula kenapa aku cakap macam tu. Okay. Kita tanda sini. Tapi sebenarnya price ada. Okay, paling tinggi kat area sini, kat sini lah dia. So, kalau ada price yang paling tinggi kat sini, kita kena tandakan dia. So, instead of kat bawah ni, korang tanda, korang bawa dia ni atas, Mat. Ni, shadow yang atas ni, tanda pula. Okay, ni. Okay, so, bila korang tanda kat sini, korang tengok pula mirror korang belah kiri. Ada apa, Mat? Ada base, Mat. Kalau korang tak faham, sedih aku, Mat. Aku buih mulut cakap.
Nampak tak, Mat? Ada apa? Ada base. Okay, ada base dan ada breakout. Okay, faham tak? Sebab tu dia buat rejection. So, kalau dah ada base kat situ, boleh tak kita tanda kat sini? Boleh lah, Mat. Okay, kita ambil bawah kotak ni, kita tanda kat atas. Okay, faham tak, Mat? Nampak? Okay. Mata korang kena tajam lah, kena tengok. Kena rajin-rajin tengok mirror kita belah kiri. Bukan korang nampak je shape. Tak boleh. Macam ni, ini adalah salah satu sebab dia. Mula kita tanda sini. Tapi sebab kita tahu ada lagi shadow, kita tanda sini balik. Okay. So, ada pula atas ni. So, kita tanda pula yang sini dan sini. So, kita tengok pula mirror kita belah kiri. Ada tak zone? Adalah, Mat. Ni zone support. Dan ni adalah breakout. Faham tak? Support, sell, engulf sell, pecah, dah jadi zone breakout. Support become resistant. Okay. Mat, maaf tanya nanti ada rekod tak sebab terlambat masuk? Ada, Mat. Ada. Jangan risau, Mat. Okay. Faham tak yang lain? Okay. Faham tak nak cari zone resistant? Okay. So, bila kita dah tak, bila dah ada, kita delete je lah, Mat. Apa susah, Mat? Okay. Nampak, Mat? Okay. So, bila kita zoom out, korang akan nampak lebih mata korang tu. Nampak tak? So, sebab tu kita cakap, kita sebagai trader ni, kita kena bijak. Faham tak, Mat? So, kalau korang bijak, mata tajam, otak laju, boleh trade dengan cepat. Bukan semua benda kita boleh sell, bukan semua tempat sell kita boleh sell juga. Okay, dia ada zone-zone dia. Nampak tak? Kat sini, instead of sini, kita pergi sini. Faham tak? Instead of kita sell sini, kita sell sini. Faham tak? Instead dah pecah sini, instead of kita sell sini, kita pergi sini. Faham tak? Kenapa kita lagi jauh dia, lagi bagus? Sebab lagi jauh dia, lagi kuranglah kita punya floating merah tu. Instead of korang masuk sini, rupanya zone kat atas. Faham tak? Instead, sama juga dengan sini. Instead korang masuk sini, sebenarnya zone dia kat atas. Faham tak? So, benda ni sebenarnya waiting game juga. Kalau orang yang tak menyabar, gelojoh je, Mat, tak man-man, jadilah 95% trader. Trade kat sini sell. Faham tak, Mat? Kita nak jadi 5%. Memanglah, apa orang cakap, winning tu bukan 100% pun. Memang akan ada SL. Tapi kita nak trade tu bijak, Mat. Okay? Faham tak, Mat? Okay? Faham tak? So, sebenarnya zone buy dan sell tu memang semua tempat tu ada zone. Tapi kita kena cari yang banyak reason dan apa orang panggil main tanda je, Mat. Okay. So, kalau ada sifu yang kata tanda ni belajar ni, tanda je korang dah pandai. Itu menipu lah, Mat. Sifu fake. Sebab benda ni korang nak korang nak belajar, pergi buat back test, Mat. Bukan korang tengok video aku je, Mat. Korang tengok je pun tak faham kat, Mat. Tak ada guna. Okay. Zone yang kuat biasanya dekat mana, Mat? H4 lah, Mat. H4 ke atas. Okay. Kalau nak main scalping dengan daily, H4 lah. Sesuai. Okay. Sebab kalau korang main daily, dia lebih besar. Lebih besar, lebih lama waiting game tu. Okay. And lagi satu, kalau daily ni, dia selalunya bagi aku, Ahmad, aku punya style, ini bagi aku tak tahu orang lain. Daily ni bagi aku, dia lebih kepada swing punya setup. Sebab bagi aku lah, Mat, kalau daily punya setup tu cun, perfect, dia akan pergi atas pada 200 pip. Confirm, Mat. Okay. Faham tak, Mat? Itu kalau korang nak main swing, nak main hold jauh-jauh. Kalau setakat nak main 30 pip ke 100 pip, main caw-caw-caw, macam ni lah cara dia, Mat. Okay. Kita perlu buat entry ke, Mat? Tak boleh entry, Mat. Kita kena kecilkan zone, Mat. Okay. Kecilkan zone macam biasa, Mat. Cari reason dia, Mat. Mat, boleh cuba bagi swing trading sekali ke, Mat? Boleh, Mat. Tapi nanti ya, Mat. Tu kelas lama-lama lagi punya kelas, Mat. Ni aku belajar basic dulu. Okay, Mat. So, dalam keadaan sekarang, kita tengok. Okay. Bila kita buka H1, kita tengok. Lah, mirror kita belah kiri ni kosong. Okay, kosong, Mat. Kosong. So, kalau kosong macam ni, Mat. Kalau kosong macam ni, macam mana, Mat? So, kalau kosong macam ni, macam mana? Siapa-siapa boleh beritahu tak? Zone ni fail ke apa ke? Boleh bagi tahu tak? Kalau kosong apa jadi? Okey. Faham tak, Mat? Okey. So, kalau katakan
dalam kotak ni kita tak boleh kecilkan dia. Okey. Kira korang belah sini. Okey, kalau ada breakout, korang boleh kecilkan dia. Kalau belah sini tak ada apa-apa juga, korang kena pergi time frame kecil. Okey, pergi M30. Tapi dalam keadaan sekarang, dia ada breakout. Sebab apa aku cakap ada breakout? Sebab sini adalah engulf sell. Okey, dan sini adalah engulf buy. Okey, so zone ni adalah support become resistance. So kita boleh kecilkan dia, Mat. Okey, so macam aku ajar, kalau sell daripada bawah, kita kecilkan dia ke atas. Okey, so macam mana kita nak kecilkan dia? Kita kecilkan kat breakout ni. Okey, breakout ni adalah ni zone dia. So kalau kita kecilkan dia akan jadi macam ni. Okey, faham tak, Mat? Kalau aku kecilkan, dia akan jadi macam ni. Kita punya marking dekat dalam kotak ni. Ni adalah kotak breakout. Okey, so ini adalah zone kita. Kalau tak ada reason lah, so kita buat je macam ni. Kecilkan dia, kita dah kecilkan, baru kita cari SL. Okey, carilah SL 50 pip. Okey. So inilah setup kita. Inilah zone kita. 50 pip. Okey. Faham tak? So sama juga dengan reason kita zone atas. Okey. Kita cari reason dia. Okey, belah sini kosong. So belah sini kosong, kita tengok kat area sini. Sini ada reason. Okey. So bila ada reason, kita boleh usah lah, Mat. Okey. So macam mana kita nak kecilkan? Okey, kita boleh kecilkan, okey, ikut shadow atau kita tandakan hingga yang dimakan ni. Dua-dua boleh, Mat. Okey, dua-dua boleh. Tapi kalau macam aku lebih prefer kita tanda kat sini lah, Mat. Sebab apa? Kurang floating tu sikit. Kalau account tu kecil, best lah, Mat. Atas sini kita tandakan. Kalau account tu atas 500 USD, bolehlah kita entry kat sini, Mat. Okey, faham tak, Mat? Ikut kepada kemampuan account juga, Mat. So macam bagi aku lebih suka berhati-hati je, Mat. So kita cari, kita marking dia, kecilkan dia. Okay, nampak belum kecil lagi, kita kecilkan dia lagi. Okay, settle, Mat. Okay, so kita kecilkan dia sampai yang dimakan ni, engulf cell ni. Okay, so bila dah jadi macam tu, dah kecilkan, barulah kita cari SL 50 pip. Okay, so alhamdulillah setup kita dah berjaya. Okay, so inilah setup kita untuk Euro AUD next week. Okay, sekejap aku bagi korang faham sikit. Screenshot lah, Mat, kalau korang nak trade. Nak ikut ke, korang screenshot lah, Mat, nak belajar ke. Okay, so settle, Mat. Okay, zone resistance dan zone buy kita. Okay, so bila dah settle zone resistance dan zone buy, katakan kita buy kat sini, Mat. Okay, katakan kita buy kat sini, dia terbang. Exit kita kat mana? Exit kita kat sini lah, Mat. Nak close, kita close kat exit kita. Okay, faham tak? Trader ni kita kena tahu exit. Okay, faham tak? Kita dah tahu kita punya zone, dah kita trade, katakan zone buy. Okay, buy lah, kita buy. Exit dia, exit korang kena cari resistance yang seterusnya. Okay, faham tak? So bila korang dah ada dua zone macam ni, so korang dah tahulah kalau korang buy, exit korang kat mana? Kat area sini. Korang boleh letak TP korang kat sini satu, sini pun satu. Kalau korang sell, exit korang kat mana? Sini satu, sini satu. Settle, Mat. Okay. So, okay, faham tak? So, inilah kita punya setup untuk next week. Oh, korang tak nampak ni. Sekejap aku highlightkan dia. Okay. Faham tak? RBS, SBR. Inilah dia, Mat. Okay, senang tak, Mat? Lebih yakin tak kalau kita nak entry, Mat? Lebih yakin lah, Mat. Okay. So, inilah zone dia. Okay, faham tak? Ada soalan? Okay, ada soalan? Okay, Mat, ada soalan?
Okay. Kita lebih yakin bila Mak John bersuara mana nak sell. Kita lebih yakin bila Mak John bersuara mana nak sell. Mat, aku lebih prefer macam ni, Mat. Apa yang keluar daripada mulut aku, Mat, okay, korang jangan percaya benda tu 100%. Maksudnya, korang nak tak nak, korang kena belajar juga, Mat. Katakan, Mat, aku bagi sell sini. Okay, tiba-tiba aku bagi sell sini. Korang dah tahu zone sini zone 95%. Okay, so kalau korang tahu zone sini 95%, korang dah belajar, korang nak entry tak ikut aku? Tak entry lah, Mat. Okay, faham tak, Mat? So, benda ni bukan korang kena dengar cakap aku ke petak, Mat. Benda ni korang kena belajar, Mat. Okay, bukan aku kata kalau aku bagi setup aku tu memang confirm win. Tak, Mat. Aku sendiri dah bagi tahu. Setup aku menang-menang, konsisten, SL pun ada, Mat. Faham tak, Mat? Tapi apa yang aku nak ajar ni, aku tak nak korang ikut buta-buta signal, and aku nak korang belajar buat setup sendiri. Best, Mat. Kalau korang buat setup sendiri, korang trade, profit, korang mesti seronok, Mat. Instead of korang asyik ikut orang je, baik korang cari setup sendiri. Okay, lebih faham, lebih faham lah, Mat. Okay, sebab benda ni mainkan duit, Mat. So, korang kena belajar. Okay, Mat. Faham tak, Mat? Tak apa, Mat. Market bukan kita punya, tapi yang penting kita dah buat analisa. Betul? Market memang bukan kita punya. Yang penting kita buat analisa lah, Mat. Analisa, ada SL, jaga MM, layer yang betul. Kalau korang buat benda ni, Mat, tapi kalau setiap kali signal aku kasih atau orang lain kasih, Mat, korang entry je korang full margin. Katakan korang ikut macam Sifu kat luar sana tu kan. Apa Sifu Tycoon lah, Gold, apa benda semua mempek-pek tu. Okey. Korang ikut tu semua, okey. Korang belajar. Faham tak? Bukan ikut buta-buta. Bukan kata diorang tak power. Diorang power, Mat. Semua setup ni semua sama. Tapi yang membezakan kita adalah konsisten, Mat. Kita punya disiplin. Kalau ada 10 setup satu minggu, 10 setup kau full margin, Mat. Oh, penat, Mat. Letih. Faham tak, Mat? Kalau korang buat macam tu, mungkin minggu pertama, minggu kedua, korang profit lah, Mat. Macam minggu lepas, 2 minggu lepas, aku punya signal semua profit. Tapi minggu last week, aku ada satu SL. Faham tak? So, setiap minggu tu berbeza-beza. Kita tak tahu bila kita akan win semua ke, apa ke. So, nak tak nak, kita kena jaga MM. Okay? Korang nak full margin ni boleh, tak ada masalah. Tapi korang kena tengok juga mata korang full margin lah, Mat. Tapi kalau korang tengok setup tu macam tak bahaya lah, Mat, risky. Korang entry je lah sikit-sikit. Faham tak, Mat? Benda ni tergantung kepada korang sendiri. Faham tak? Kalau 10 setup pun kalau win 10 setup 9 menang 1 SL. Okay, sepatutnya kalau 9 menang 1 SL, korang still dalam profit, still win. Faham tak? Boleh withdraw. Okay, tapi kenapa korang tak boleh withdraw MC? Sebab kan 1 SL tu. Sebab korang tak jaga MM, Mat. Okay, faham tak, Mat? Benda tu tergantung kepada korang. So, bila korang tak jaga MM, setup tu SL, mula korang maki hamun orang. Sifu tu fake lah, sifu tu ni lah, sifu tu ni. Dia bukan sebabkan sifu, dia sebabkan disiplin korang. Kan? Bukan sifu tu tak ajar. Aku masuk je semua sifu-sifu tu, Mat. Dia ajar, Mat. MM semua tu, Mat. Korang je yang tak nak dengar cakap. Okay? Kalau korang nak jadi konsisten, nak ikut sangat korang punya sifu tu, withdraw, kau pakai kereta mahal semua tu, korang trade ikut setup tu semua akan win. Mungkin akan 1 SL, 2 SL, 3 SL. Faham tak, Mat? Kalau 3 SL pun korang dah 7 menang. Takkan 7 menang tu korang tak boleh withdraw. Faham tak? Kenapa ada SL je korang MC? SL je MC. SL je MC. Sebab korang tak jaga MM, Mat. And satu lagi, aku perasan korang jangan ikut sifu-sifu tu full margin. Kalau katakan signal sifu tu kata, okay guys, hentak je full margin. Korang lah bodoh, Mat. Faham tak? Full margin ni, kita kena tahu. Orang tu sendiri yang kena tahu. Exit semua kat mana. Faham tak? So, kalau kita nak ikut orang, kita kena ada pengetahuan. Kena ada ilmu. Jangan ikut buta-buta je, Mat. Kalau ikut buta-buta, jawabnya memang kesudah lah, Mat. Jadi, tukang depo je, Mat. Setahun-setahun lah depo kau. Faham tak, Mat? Okay? So, base tu semua kau kena belajar lah. Okay, next. Aku dah bebel ni. Kita pergi goal lah.
Okey? Siapa yang masuk kelas aku hari tu, korang akan nampak. Ju6. Okey? Sebab ada apa, Mat? Simple je, Mat. Basic. Kalau korang belajar betul-betul, mesti korang akan sell juga. Sebab last week, ada 5 orang kot ikut aku sell. Okey? Yang hold sampai sini. Okey, sebab apa? Sebab ada engulf sell yang perfect. Dan yang kedua disebabkan apa, Mat? Siapa yang boleh bagi tahu? Reason yang kedua disebabkan apa, Mat? Sebabkan engulf sell. Goal 76 sebabkan engulf sell. Dan satu lagi sebab apa, Mat? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu? Support become resistant. Okay, zone breakout. So kita tandakan. Okay, zone ni adalah zone yang perfect. Tapi kenapa aku kata direction dia direction still buy? Okay. Okay. Kenapa aku cakap kita goal ni akan buy lagi? Sebab untuk aku sini tak terlalu kuat. Okay, ini pembelajaran kita. Trendline naik, Mat, di time frame besar. Aku tak guna trendline, Mat. Minta maaf, Mat. Okay, aku punya setup tak guna trendline. Okay, jadi aku tak boleh share benda tu. Okay, Mat. So, kenapa aku bagi sell hari Jumaat tu? Okay, ini pembelajaran kita last week dan this week. Yang pertama disebabkan ada engulfing sell. Okay, kenapa ada engulfing sell? Disebabkan nampak merah ni, dua candle merah ni makan candle engulf buy. Okay, so bila dah makan engulf buy ni, dia jadi engulf sell satu. Dan kedua adalah breakout, support become resistant. Sebab tu dia Ju6, Mat. Tapi direction still buy. Okay, faham tak? Kenapa aku cakap still buy? Korang nampak zone dia memang zone breakout. Okay, base dia satu je ada engulf. Nampak tak? Sini engulf sell satu, sini base dia satu. Okay, zone breakout ni kecil. Okay, tak kuat. Okay, sebab tu aku kata dia akan naik. Okay, next zone sell dia adalah di area mana? Okay, katakan ini kita dah marking. Fine, kita dah marking ni last week. Okay. Okay, next kita tengok adalah kita nampak shadow yang paling terdekat adalah di area sini. So kita tandakanlah, Mat, area sini punya shadow. Okay, kita tandakan, Mat. Okay, kita buat setup ni sama-sama, kita belajar sama-sama. Okay. So, bila kita dah tahu, dah tanda, kita tengok mirror kita belah kiri. Okay, mirror kita belah kiri ada engulfing cell. Dan yang kedua ada apa? Ada support become resistant. Nampak tak? Support become resistant. Bila dah ada support dan resistant ni, dah ada base, kita tandakan next kita punya apa? Kita punya tertinggi. Okay? So, shadow yang paling terdekat dan tertinggi di area sini adalah di area sini. Okay? So, ini adalah zone resistant yang lebih kuat daripada yang ini. Faham tak, Mat? Okay. So, bila korang zoom out, okay, korang zoom out benda ni, okay, benda ni kat sini pun kita boleh entry, Mat. Boleh entry. Okay, tetapi kalau dah ada sekali dia buat, kali kedua mungkin akan pecah. Sebab base kat sini ada satu base je, Mat. Okay, tapi kalau kita pergi ke atas, base sini lebih kuat. Ada banyak candle. Ada engulf sell, ada engulf buy, ada engulf buy, ada engulf sell, ada engulf sell, ada engulf buy. Faham tak? So ada banyak candle dan base kat sini. So kekuatan sell tu kalau kita nak hold, ini lebih kuat. Okay? Faham tak? Ini pun boleh juga kuat. Tapi kalau dah sekali dia dah buat dalam kotak ni, kali kedua mungkin akan pecah. Sebab sini masih fresh. Okay? Dan sini adalah support become resistant. Tetapi kali kedua dia datang kemungkinan pecah. Kenapa? Macam aku cakap lah, Mat. Base tu kecil, tak kuat. Better yang ni dengan ni, yang ni lagi kuat.
Okay, so bila kita dah tahu dah ini semua, barulah kita marking kotak, Mat. Okay, kita marking kotak kita. Okay, kita marking kotak kita. Okay, done. Okay, so bila kita marking kotak kita, kita akan nampak lebih jelas kenapa aku kata kuat, better than yang ini. Okay, kita tengok. Dalam kotak ni, kalau korang tengok mirror kita belah kiri, okay, ini dah base. Okay, ini dah base. Satu lagi, kalau kita pergi mirror kita belah kiri pula, di sini ada support. Nampak tak ada support kat sini? Ada rejection, ada base. Okay, so base ni lagi kuat daripada base yang ini. Okay, ini dia dah buat breakout. So, next dia akan pergi di area sini pula. Engulf sell dan breakout. Okay, faham tak, Mat? Kuat tak? Korang jelas tak benda ni? So, kalau korang dah tahu benda ni, korang dah lebih faham lah, Mat. Okay, korang tahu, oh, yang ni dah tak kuat. Boleh je nak entry, tapi janganlah entry banyak-banyak, Mat. Sebab aku dah cakap, zone ni dah risky. Sebab tak kuat. Okay, so next dia akan pergi area sini. Okay, faham tak? Ini untuk goal kita lah. Okay, jelas tak, Mat? Okay, so bila kita dah tahu macam tu, kita pergi time frame kecil. Okay, kita nak kecilkan dia. Okay, kalau korang nak sell juga kat sini, tak ada masalah, Mat. Kita kecilkan je. Yang penting korang tahu zone ni dah risky. So, dalam H1 kita tengok mirror kita belah kiri, ada tak reason untuk kita kecilkan? Ada, Mat. Di sini ada engulf. Okay, ada base. Okay, so kalau ada base, kita boleh kecilkan tak? Boleh. Naikkan dia ke atas. Okay. Nampak tak? So, ini adalah tempat sell kita. Okay. Delete. Okay, Mat. Okay. So, ini sell yang pertama. Okay. So, kita kira SL. SL ni memang besar lah, Mat. Goal korang tahu kan. Kalau aku 60 pip lah, Mat. Selalunya. Tapi kalau aku personal, aku selalu hold 100 pip, Mat. Sebab goal besar. Okay. And goal suka ambil deep. Walaupun direction kita betul, tapi goal suka ambil deep. Okay. Next. Zone pertama, medium risk kita dah. Kita dah kecilkan. So, next kita nak kecilkan adalah low risk kita. Okay, so macam biasa, kita tengok reason kita belah kiri. Boleh tak kita kecilkan? So, dalam keadaan sekarang, kita tengok reason kita dalam kotak. Kita tengok base dia. Okay, okay. Mana next shadow atau next base yang ada? So, next shadow yang aku nampak adalah di area sini. Sebab apa? Dalam kotak ni tak ada shadow dah, Mat. Yang paling tertinggi, yang paling terawal, di sini shadow dia. So, kalau di sini shadow dia. Daripada atas, kita nak naik sampai shadow atas. Okay. Faham tak, Mat? Okay. So, bila kita dah kecilkan, kita letak SL. Okay. SL letak 60 pip, Mat. 50 boleh, 99 pun boleh, 59, 55, ikut pada korang. Okay. So, bila dah settle, kita pergi balik time frame H4. Okay. Kita pergi auto balik. Kita tengok. Nampak? Bila korang dah buat zone ni, bila kita zoom out, nampak tak? Zone yang lebih kuat, zone mata kita akan lebih nampak. Faham tak? Mana dia punya, apa orang panggil, base yang seterusnya. Okay. Nampak tak? Sekejap aku buat kotak lamat bagi garis supaya nampak. Okay. So, goal kat mana kita nak tunggu? Nak sell di dua area ni. Okay. Strong base tu maksudnya makin banyak engulfing terjadi. Yes, makin banyak candle kat tepi tu, kat dalam base tu, makin kuatlah dia. Okay. Kalau setakat ada engulf buy saja, dia kuat. Tapi tak terlalu kuat. Okay. Faham tak? Dia boleh pecah bila-bila masa. Bagaimana tadi mengecilkan zonnya? Daripada H4, kita pergi time frame H1. So, kita kecilkan dalam time frame H1, kita kecilkan dalam kotak. Okay, dalam kotak tu kita cari reason. Kita cari shadow ke, kita cari base engulf ke. Yang penting ada reason, kita boleh kecilkan. Okay, so kita dah cari buy, kita dah cari sell, kita mestilah cari buy pula. Okay,
So dalam keadaan sekarang kita tengok. Okay, ni price kat area sini. Okay, current price ada di area sini. Okay, so kita tengok di sini ada rejection, ada shadow. So bila ada shadow kita marking dulu, kita tengok. Okay, so jap aku color warna biru, nanti pening pula. Kiri dia ada apa? Okay, kalau korang tengok secara mata kasar di sini adalah zone breakout. Kenapa zone breakout? Nampak mirror kita belah kiri bila kita zoom out, tengok biggest picture. Di sini adalah zone resistant. Okay, faham tak? Zone resistant. Okay, so dalam keadaan sekarang ini rejection pertama dan shadow yang kedua adalah di area sini. Okay, nampak tak di area sini? Okay, so kita tanda. Goal ni kita tak boleh ke bawah-bawah sangat sebab besar. Okay, volume dia besar. So ini base yang pertama lah. Okay, so bila kita dah buat kotak macam ni, kita akan nampak. Okay, sini adalah resistance become support dan sini adalah engulf buy. Okay, so kalau dah ada reason, dua reason tu, kita marking kotak dia. Okay, so bila korang dah marking kotak dia, okay, mat. Okay, so kita tengok. Bila kita zoom out balik, kita tengok. Betul ke kita tanda ni? Betul lah, Mat. Okay, ada zone breakout, ada zone engulf buy. Okay, nampak tak? Rejection, kita tengok belah kiri, di sini ada engulf buy. Nampak satu candle panjang dan dua candle ni. Ini adalah engulf buy. Okay, so bila ada engulf buy, kita tengok reason kedua ada zone breakout. So kalau ada zone breakout, zone ni kuat tak untuk kita tandakan support untuk kita buy? Kuat lah, Mat. Okay, faham tak? Itu yang zone pertama. So zone kedua kita tengok shadow yang seterusnya. Nampak? Macam ni ada banyak shadow. Okay, shadow kecil, shadow panjang. So kalau dalam keadaan sekarang ni kita ambil yang paling panjang ni lah. Okay, sebab dia paling terdekat shadow yang sebelah dia. Okay, so kita tanda ambil ni, kita marking. Kita tengok. Ada tak reason dia? Okay. Kenapa dia reject sini? Kalau kita tengok mirror kita belah kiri, ada engulf buy. Dan seterusnya ada shadow. Kita tengok ada tak shadow yang paling terdekat kat sini. Kita tandakan dia. Okay. So kita tandakan, tanda sini. Okay. Ini yang paling terbawah, paling terdekat lah. Kalau nak tanda sini pun boleh, tanda sini pun boleh. Tapi aku lagi suka tanda yang bawah ni lah, yang paling dekat. Sebab kita akan nampak biggest picture tu. Tengok. Okay. Ini adalah engulf buy. Okay. Ini adalah engulf buy. Ini adalah zone resistant. So apabila zone resistant, zone engulf buy, pecah, dia dah jadi zone breakout. So kuat tak zone ni? Kuat, Mat. Sebab ada resistant dan ada engulf. Okay. So kita marking je lah, Mat. Okay. So ini adalah kita punya marking. Okay. Nampak? So kita buang pembaris ni, garisan ni. Lepas tu kita check balik. Okay, bila kita dah buat zone tu, kita check je balik reason dia. Okay, kita tengok balik rejection seterusnya yang ni. Okay, kita tengok reason dia kenapa. Sebab ada engulf buy dan seterusnya buy. So zone ni memang zone kuat breakout. Okay, so bila kita dah tandakan zone support macam ni, apa kita nak buat? Kita pergi time frame H1. So dalam time frame H1 macam aku cakap, kita nak cari reason untuk kita kecilkan. Okay, dalam keadaan sekarang kita nampak. Okay, kita nampak ni. Okay, mirror kita belah kiri. Okay, belah kiri ni ada engulf buy. Kalau ada reason, kita boleh kecilkan dia. So, macam mana kita nak kecilkan dia? Okay, ada tak shade kecilkan dia? Okay, ni nampak tak shadow yang dimakan? Kat sinilah tempat kita kecilkan dia. Okay, so kita zoom out. Kita kecilkan dia sekejap. Okay, nampak? So zone yang sebenar dia adalah di bawah. Nampak tak? Bila kita kecilkan, kita nampak, oh, dia buat rejection kat sini sebab ada engulf, ada breakout. Yes. Tetapi kat sini masih fresh lagi. Okay, masih fresh. Tak ada apa. Dia datang sini, possible, Mat. Sebab apa?
Ini kita just kecilkan dia ke H1. Tapi zone dia kita ambil kat time frame H4. So, bila kita dah kecilkan, kita boleh ambil pembaris. Okay, ambil pembaris, kita kira lah 100 pip, Mat. 50 pip, 60 pip. Okay, nampak tak? Bila kita tengok pembaris, nampak terlalu besar. Okay, terlalu besar. Dah 154 pip dah. Nampak? 150 pip. So, kalau besar, macam mana kita nak kecilkan lagi? Kita boleh kecilkan sampai yang dimakan. Nampak tak? Candle engulf by ni dimakan. Okay. So, kita tanda kecilkan dia sampai yang dimakan. Okay. So, bila kita kecilkan, bila kita zoom out dia, korang nampak. Zone ni still fresh dan zone ni still kuat. Sebab apa? Ini adalah engulf by, di sini adalah breakout. Nampak? Bila kita buat kotak besar-besar, kita akan nampak, mata kita akan nampak rejection, ada rejection, pecah, lepas tu ke atas balik. So, zone ni valid. Okay, valid dan fresh. Okay, faham tak? So, bila kita dah kecilkan dia, kita tengok. Boleh tak SL tu 60 pip? Boleh lah, Mat. Okay. So, SL kita kat area sini. Okay, faham tak, Mat? So, bila kita dah kecilkan, kita tengok pula yang bawah pula. Bawah ni pun sama. Macam mana kecilkan? Kita tengok dalam kotak, ada tak rejection, shadow atau base? Ada, Mat. Paling latest, paling terdekat mirror kita belah kiri adalah di area sini. Okay. So, kita tengoklah ada apa. So, bila di reject sini, kita tahu mirror kita belah kiri. Kalau kita kecilkan, kita tengok reason. Okay, bila kita tengok belah kiri, oh, ada engulf buy. Ada apa? Engulf sell yang fail. So, zone ni zone RBS. Apa? SBR. Okay. Zone breakout lah maksud dia. So, kalau zone breakout, kita boleh kecilkan dia. So, shadow yang sini. Okay. Nampak tak? So, bila kita kecil. Engulfing sell. Okay. Ada resistance become support ke area sini. Okay. Faham tak? So, bila dah kecilkan, kita kira. Boleh tak 60 pip SL? Oh, besar, Mat. Okay. Besar lagi. So, kalau besar lagi, kita tengok. Okay. Dalam keadaan sekarang, kita dah tak boleh kecilkan dah. Dah tak ada reason dah, Mat. Okay. Dah tak ada reason dah ke H1. So, kalau tak ada reason ke H1, barulah kita pergi time frame. Kecil sikit, M30. So, kita tengok. Boleh tak kita kecilkan dalam kotak ni? So, jawapan dia, boleh. Ada engulf sell, ada engulf buy. Ada breakout. So, kita tanda yang dimakan ni. Body yang dimakan. Okay. So, kalau tanda body makan, kita kecilkan dia. Ambil yang ni. Okay. Faham tak? Kecilkan dia yang dimakan. Nampak? So, okay. Nampak tak? So, bila kita dah kecilkan, baru kita kira berapa pip. 60 pip lah macam biasa. Besar lagi. Okay. So, bila dah pergi sampai M30, still besar, inilah dia zone kita. Kalau still besar, inilah zone kita. Luar kotak ni, SL kita. Faham tak? Inilah goal. Sebab tu goal, kadang-kadang kalau korang tengok, selalu kalau orang bagi buy, tiba-tiba SL, recovery dia bagi buy lagi kat bawah. Sebab apa? Zone goal memang besar, Mat. Memang besar, Mat. Okay? Sebab tu kalau nak trade goal, jagalah MM. Okay? Layer tu dengan betul. So, dalam keadaan sekarang, kita tengok. Kita dah kecilkan sampai M30 pun still besar. So, kalau kita kecilkan still besar, biarkan. Inilah zone kita. So, bila korang dah tahu zone korang besar, korang layer lah dengan betul. So, dalam keadaan sekarang, zone ni besar. So, macam mana nak layer? Setiap 30 pip merah floating, barulah korang layer. Okay? Faham tak, Mat? Tapi kalau buat masa sekarang, kita fokus cari buy je lah. Sell kat atas. Buy pun kalau nak buy pun kita tunggulah balik ke area sini. Faham tak? Kalau nak. Dan sekarang, inilah zone kita. Okay? Faham tak? Sekarang goal kat tengah-tengah. Okay? Price ni kat tengah-tengah. Tapi dia dalam kawasan zone buy lagi lah. Okay? Faham tak? Zone buy kita kat sini. So, bila zone buy kita kat sini, dia masih dalam keadaan buy lagi. Okay? Zone sell kat mana? Kat atas. Okay? Faham tak, Mat? Okay. Inilah kita punya zone goal. Okay? Inilah setup kita untuk
next week. Faham? So direction goal ni kita memang target buy sebab dia dalam buy lagi. Okay, dia dalam breakout buy lagi. So dalam breakout buy, dia masih trending buy. Okay, ingat tu je. Kalau dah breakout buy, dia punya trend tu masih buy. Kalau dia sampai atas, barulah kita cari sell. Okay, faham tak Mat? Clear tak untuk pembelajaran RBS SBR ni? Okay, so bila kita dah buat setup, kita dah ada dua reason. Dah ada engulf buy, engulf sell, dah ada RBS SBR. Okay, faham tak? Topik, satu topik, satu topik. Sebab apa? Kita akan gabungkan semua tu topik tu setiap minggu, setiap minggu, setiap minggu. So, korang kena rajin. Memang kena masuk kelas, nak bagi faham. Okay? Faham tak, Mat? Okay? Ada soalan tak? Okay? Ada soalan? Okay? Boleh letak price untuk zone buy tu? Boleh letak price maksudnya? Okay. So, dalam keadaan sekarang, kita nampak, okay, kita nampak price ada buat rejection ke area sini. So, macam mana kalau korang nak buy jugalah? So, kalau korang nak buy juga, kita tandalah marking kat zone sini. Kita tengok, ada tak base untuk kita bantai buy kat tengah-tengah. Okay. So, bila kita tandakan ada base. Okay, kat H1 ada engulf buy. So, inilah zone buy kita. Okay, ni ada engulf buy. Okay, so kita tanda yang dimakan. Faham tak? Ini kalau kita nak bantai buy lah kat tengah. Tapi kalau ikut saya tak suggest benda tu sebab bahaya. Okay, so kalau buy dia macam mana? Inilah buy dia kalau kita nak buy lah. Kalau dia pecah, dia memang akan ke bawah. Itu je. Okay, faham tak? Okay, yang tanya soalan tadi faham tak? Okay, kalau katakan kita nak buy untuk besok lah, katakan dia still respect ni, okay, price besok buka, dia reject, okay, kita tunggu je lah sini, dia masuk, kita buy. Tapi kalau dia pecah, dia akan ke bawah lagi lah. Dua zone ni. Okay, tapi kalau ikutkan market sekarang, nampak dia akan pergi atas ni lagi lah. Okay, faham tak? Dia kalau biru-biru, makan biru. Okay, sama juga dengan engulf sell. Merah-merah atau biru dimakan merah. Okay, jelas? Ada soalan? Okay, so itulah topik kita untuk malam ini. Minggu depan saya akan bagi tahu topik apa. Tapi dia benda sama juga. Kita akan gabungkan minggu depan, topik yang minggu depan tu kita akan gabung pula. Dah 2 minggu kita belajar ni, kita akan gabungkan. So dah ada 3 reason untuk kita dalam zone tu. Okay, lagi kuat, lagi yakin. Okay, faham tak Mat? Okay, slow-slow je. Okay. Okay, ada soalan sebelum kita tamatkan? Okay. Okay, kalau tak ada soalan, kita boleh end kita punya live Ahmad. Ada SOP ke untuk kita tahu price akan pecah zone otak? SOP dia zone kita lah. Kalau dia pecah zone tu, maksudnya dia akan ke bawah. Itu je SOP dia. Itu. Okay. TP-nya. Okay, kalau kita buy sini, exit kita mana? Exit kita sell atas Ahmad. Itu je. Korang kena tahu, kalau korang buy, exit korang cari zone sell. Kalau korang sell, cari base buy pula. Okay, Mat? Okay. Ada apa-apa lagi? Tak ada, Okay. Thank you so much, Mat. Join kelas malam ni. Luangkan masa 1.5 jam agak kita punya kelas. Thank you so much, Mat. Okay. Minggu depan kita akan, besok kita akan start. So, saya doakan semua profit. Okay. Dan kita doakan jugalah setup kita minggu depan smooth, berjalan lancar. Minggu lepas, 2 minggu lepas, kita punya setup all win. Tapi minggu yang baru tu, minggu yang semalam-semalam, kita ada satu SL. So, minggu depan kita berharaplah kita market tu milik kita lah. Okay.
Tapi apa-apa pun korang jaga layer dengan betul Mat. Merancang kita just buat. Okay Mat, jaga jaga apa SL, layer yang betul. Okay, tak kisahlah ikut setup siapa pun, jaga Okay Mat, sebab tu korang je yang boleh jaga, bukan orang lain. Okay, so kalau korang MC tu salah korang, bukan salah orang lain. Sebab kita belajar ni, setup ni kita memang tak confirm 100%. Faham tak Mat? Setup ni bila-bila masa boleh pecah. Sebab tu kita ada zone dan zone. Sebab tu kita belajar benda ni. Kita ada exit kita. Kalau katakan base ni pecah, kita tahu zone sini pula dia pergi. Kalau zone sini pecah, dia akan pergi sini pula. Okay? Faham tak Mat? So kita just merancang je. Bila kita trade tu, kita kena berdisiplin. Okay Mat? Itu saja for this week. Thank you so much. And kita jumpa besok. Okay Mat? Get ready untuk besok. Okay, thank you Mat. Assalamualaikum.